Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Andai patah sayap Raja Wali, bertukar jua kami kemari. Kami berdua datang kemari untuk membahas seorang tokoh yang disegani. Terima kasih barisan juri yang bermahkota keadilan, penjaga masa yang cakna akan randiknya, guru-guru dan hadirin-hadirat sekalian. Kami akan membahas satu tema yang indahnya bertajuk Tun Abdul Razak Bapa Pembangunan Negara. Merujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bapa membawa maksud orang yang mula-mula menubuhkan sesuatu pergerakan, manakala pembangunan membawa maksud usaha atau kegiatan membangunkan, dan negara membawa maksud sesuatu kediaman yang didiami oleh masyarakat. Hadirin yang dihormati sekalian, indikator saya yang pertama ialah latar belakang Tun Abdul Razak. Beliau dilahirkan di Pulau Keladi, Pekan, Pahang serta merupakan anak sulung kepada Datuk Husin bin Awang Muhammad Tai dan Hajah Tih Fatimah binti Daud. Indikator saya yang kedua ialah susur galur pendidikan Tun Abdul Razak. Beliau dipilih untuk menyambung pelajaran di Maktab Melayu Kuala Kangsar, Perak selepas menamatkan di sekolah rendah. Selepas pendidikannya tamat di Kolej Melayu Kuala Kangsar, beliau bertugas dengan Perkhidmatan Pentadbiran Tanah Melayu. Pada tahun 1939, beliau ditawarkan beasiswa untuk menuntut di Kolej Raffles Singapura pada tahun 1940. Bagaimanapun, pendidikannya terpaksa ditamatkan sewaktu tercetusnya Perang Dunia Kedua. Selepas peperangan tamat, beliau pergi ke United Kingdom pada tahun 1947 untuk belajar jurusan undang-undang. Sewaktu menuntut di United Kingdom, beliau bertemu dengan Tunku Abdul Rahman yang sedang membuat percubaan yang ketiga untuk memperoleh ijazah undang-undang. Di sinilah bermulanya kancah Tun Abdul Razak dalam bidang politik selepas berjaya menamatkan pelajaran di universiti. Indikator saya yang ketiga ialah kerjaya awal Tun Abdul Razak. Pada awal karyanya, Tun Abdul Razak menjadi ahli Parti Buruh British dan sebagai ahli Kesatuan Melayu United Kingdom KMUK. Sebagai setiausaha di bawah Tunku Abdul Rahman yang dipilih sebagai Presiden Kesatuan itu. Di samping itu, beliau juga mendubuhkan Forum Malaya, sebuah wadah untuk perbincangan persoalan-persoalan politik negara untuk penuntut-penuntut di Malaya. Pada tahun 1950, beliau menerima ijazahnya daripada Lincoln's Inn di London, United Kingdom. Setibanya beliau pulang ke tanah air, beliau dilantik menjadi Ketua Pemuda Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO. 2 tahun kemudian beliau berkhidmat sebagai penolong setiausaha negeri Pahang. Dan kemudian pada Februari 1955, beliau menjadi pemangku Ketua Menteri Pahang sewaktu berumur hanya 33 tahun. Indikator saya yang keempat ialah kerjaya semasa pentadbiran awal Tun Abdul Razak. Selepas memenangi pilihan raya umum yang pertama di Malaya pada Julai 1955, beliau dilantik sebagai Menteri Pelajaran. Beliau juga menyertai misi Februari 1956 yang dikuasai oleh Tunku Abdul Rahman ke London untuk menuntut kemerdekaan Malaya daripada pihak British. Hadirin sekalian, pada 22 September 1970, beliau mewarisi Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Pencapaian-pencapaiannya yang utama termasuk perumusan dasar pembangunan yang dikenali sebagai Buku Merah. Beliau menjadi terkenal terutamanya selepas pelancaran dasar ekonomi baru di IB pada tahun 1971. Beliau dan generasi kedua ahli-ahli politik Melayu memperlihatkan keperluan untuk mengendalikan ketidaksamaan ekonomi dan sosial yang telah membangkitkan antagonisme perkauman. DIB menetapkan 2 sasaran yang asas, iaitu menghapuskan kemiskinan dan menghapuskan pengenalpastian fungsi ekonomi antara kaum. Beliau telah menubuhkan Barisan Nasional pada 1 Januari 1973 untuk menggantikan Parti Perikatan. Beliau juga menambah ahli-ahli parti untuk mengasaskan apa yang dikatanya ketahanan nasional melalui kestabilan politik. Indikator saya yang kelima ialah detik hitam kerjaya Tun Abdul Razak. Beliau mengisytiharkan darurat selepas kejadian berdarah 13 Mei 1969 dan beliau memerintah melalui dekri sehingga 1970. Majlis Gerakan Negara diberi kuasa menjalankan urusan-urusan bermula daripada 16 Mei 1969 hingga 23 Februari 1971.
Mageran dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Indonesia iaitu Tun Abdul Razak Husin. Jabatan Perpaduan Negara di bawah Mageran telah diwujudkan bagi menangani isu-isu pembinaan semula perpaduan masyarakat pada masa itu. Semasa pentadbirannya, Mageran telah membentuk prinsip rukun negara yang menjadi ideologi kebangsaan Malaysia sehingga hari ini. Rukun negara mempunyai 5 prinsip yang utama. Ia telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara. Setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Sudah sampai masanya untuk kami mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.